Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai korang. Okey, hari ni cikgu nak buat kelainan sikit. Cikgu tak akan bergemik secara live dengan korang. Cikgu buat rakaman. Okey. Korang kena tengok video ni daripada awal sampai akhir. Sebab penting untuk kamu nak jawab soalan nanti. Okey, dalam video ni juga cikgu sediakan soalan untuk kamu jawab dekat Google Classroom. Okey, kalau kamu tak jawab dalam Google Classroom, maksudnya kehadiran kamu hari ini tidak diambil lah. Okey, cikgu ambil kehadiran berdasarkan daripada itulah jawapan kamu dekat Google Classroom. Jadi kamu kena buat lah. Kalau tak, cikgu akan forward nama kamu yang sebagai tidak adil lah. Okey. Pada minggu lepas, kamu mungkin dah belajar dengan cikgu Sekina Radia tentang penulisan karangan. Kan dia ada beri rangka kepada kamu. Okey. Rangka karangan tu macam biasalah. Yang perlu kamu lakukan hanyalah hafal. Okey, untuk kamu yang lemah nak membina ayat, cikgu dah sediakan rangka pun pada kamu. Yang kamu perlu lakukan ialah hafal dan akan ubah sikitlah ayat berdasarkan format yang cikgu beri. Okey, tak apa, nanti kita akan belajar lagi. Jika ada masa lagi, kita akan belajar lagi. Okey, hari ni cikgu nak ajar kamu tentang cara nak menjawab pemahaman Komsas. Okey, untuk pemahaman Komsas ni, ramai pelajar yang tinggal lah sebabnya tak pandai nak jawab, tak baca. Okey, tak apa, jangan risau. Kalau misal kata kamu tak baca ataupun tak ingat, masih lagi dapat menolong kamu untuk mendapat markah. Okey, kat mana tu nanti cikgu akan tunjukkan. Okey, cikgu akan tunjukkan slide kat kamu. Okey. Okey, nampak tak? Okey, cikgu harap nampak lah ya. Okey. Alright, okey. Pemantapan teknik menjawab soalan bahasa Melayu SPM Kertas 2. Hari tu kita dah belajar tentang nak menjawab rumusan. Cikgu harap kamu dapat sikit input lah. Nak bagi cakap buat rumusan, kena ni je lah. Kena selalu praktis, selalu buat rumusan. Selalu buat soalan rumusan lah. Okey. Untuk hari ni, okey, cikgu ulang balik lah. Sebab kita nak jawab pemahaman Komsas. Jadi pemahaman Komsas ni ada dalam kertas 2 lah. Jadi cikgu ingatkan balik lah. Okey, soalan kertas 2 ni ada soalan 1 iaitu rumusan. Soalan 2A, pemahaman rumusan. Soalan 2B, C, D. Inilah pemahaman Komsas. Pemahaman Komsas yang akan kita belajar nanti ya. Okey. Untuk 2B, okey, kamu fokuskan kepada 2B, okey, pemahaman. Pemahaman drama atau cerpen, pemahaman prosa tradisional, pemahaman puisi. Okey, ada 9, 8, 9. Okey. Untuk pemahaman Komsas ni ada 3 pecahan. 3 pecahan yang mana? Iaitu cerpen atau drama 1. Yang kedua, prosa tradisional. Cerpen atau drama ni ialah prosa moden ya. Okey, yang kedua prosa tradisional. Okey, untuk 2D ialah pemahaman puisi. Kalau kamu ingat baliklah macam mana soalan pemahaman Komsas ni. Okey, soalan pemahaman Komsas ni dia akan bagi kamu petikan. Sekiranya pecahan tersebut ialah prosa moden dan tradisional, dia akan bagi kamu petikan dan soalan kan. Okey, untuk pemahaman puisi, dia tak akan beri kamu petikan. Dia beri apa? Dia bagi rangkap, keseluruhan rangkap. Misal kata ada 12 rangkap dan tu 12 rangkap dia akan bagi petikan. Yang dia hanya beri petikan pada bahagian prosa moden iaitu drama atau cerpen dan juga prosa tradisional lah. Okey. Pecahan pemahaman Komsas ni diambil daripada tingkatan mana? Okey, 2 tingkatan saja iaitu tingkatan 4 dan 5. Jadi kamu perlu tahulah apa tajuk tingkatan 4 dan apa tajuk tingkatan 5. Kamu boleh tengok pembahagian markah dekat situ lah. Okey. Okey, dah semua. Okey, cikgu nak ingatkan balik lah. Nak markah lulus, kamu perlu dapat berapa? Dapat 50 markah. 50 markah daripada 110 markah. Okey?
Okey, pemahaman Komsas. Okey, hari ini kita akan belajar tentang pemahaman Komsas. Cuba kamu ingat balik. Apa yang ada dekat dalam pemahaman Komsas ni? Yang kamu dapat bayangkan. Mestilah kamu mula tu mesti mendapat bayangkan apa? Jaket kulit kijang kan? Okey, lagi apa? Tirani kan? Itu memang antara tajuk yang kita belajar lah. Untuk kelas cikgu dah ajar semua ya. Semua tajuk. Yang perlu kamu tahu, kamu baca balik saja. Cikgu dah bagi nota kan? Okey, baca balik. Okey, kamu ada buku kupasan Komsas kan? Itu pun membantu kamu sebenarnya. Membantu kamu untuk faham lebih cepat. Kalau nak baca daripada setiap tajuk, bagi kamu rasa macam dah malas kan? Dah rasa terlambat. Tak apa. Untuk kupasan Komsas dia pendek kan? Asalkan kamu faham. Okey, tajuk jaket kulit kijang ni apa? Gurindam 12 ni apa? Contohnya ya. Okey. Ini adalah analisis kekerapan soalan Komsas percubaan setiap negeri lah. Okey. Untuk negeri Pulau Pinang, okey. Untuk soalan yang dia keluar. Okey, soalan keluar ialah munshi, kepimpinan beri teladan, gurindam pasal lah. Ketiga, okey. Gurindam 12 lah. Okey, Johor, munshi lagi. Soalan apa? Burung terbang di pipis kalada. Lepas tu, apa lagi gurindam? Gurindam banyak lah. Negeri Johor, Kedah. Okey apa? Negeri Pahang. Itu je. Kekerapan lah. Kerap. Dia untuk soalan percubaan dia keluar itu. Okey. Kamu boleh tengok lah kalau untuk soalan 2B, Bushi banyak keluar, gerhana manusia, ingat balik. Apa gerhana manusia? Kaduk ayam dan raja, ingat balik. Apa tu? Okey, untuk soalan 2C kita ada 2 tajuk je. Kepimpinan melalui teladan, tempat dengan satu lagi tajuk burung terbang di pipis kalada. Memang dua-dua keluar dah. Okey, kamu tak perlu risau tu sebab hanya 2 tajuk je. Jadi, tak ada alasan lah untuk kamu tahu ataupun faham tentang tajuk tu sebab 2 soalan je, 2 tajuk saja untuk tiap satu untuk kedua-dua kata lah. Okey, untuk soalan 2D yang banyak gurindam 12. Lepas tu sejadah rindu dah masuk. Percubaan lah, percubaan 2020, kuduk perang, sang gebelah kuda, itulah. Okey, daripada kamu tengok kekerapan tu, apa yang cikgu bracket kan, apa yang cikgu masukkan dalam bracket tu. Kebanyakan dia tanya apa? Kebanyakan dia tanya 5 komponen ni. 5 komponen ini. Kebanyakan dia tanya ialah 5 komponen ini. Okey, yang pertama, persoalan. Dia tanya ada dalam tu. Latar masyarakat ada dalam tu. Nilai ada dalam tu. Pengajaran ada dalam tu. Perwatakan ada. Gaya bahasa pun ada. Okey. Kelas yang cikgu ajar 5 benda ni. Okey, untuk prosa moden dan juga prosa tradisional, okey, yang perlu kamu tahu, yang soalan selalu tanyalah. Okey, persoalan, latar masyarakat, nilai pengajaran dan perwatakan, 5 ni. Untuk prosa moden dan prosa tradisional, yang cerpen drama tu lah. Okey. Untuk puisi, dia tanya 5 juga. Okey, apa? Persoalan, latar masyarakat, nilai, pengajaran. Satu lagi apa? Gaya bahasa. Dia tak akan tanya perwatakan. Sebab dalam puisi tak ada perwatakan. Dia ada perwatakan. Jadi digantikan dengan gaya bahasa. Okey, persoalan apa yang kita nak ambil daripada mana? Apa yang menunjukkan kepentingan dalam tajuk tu. Contoh dia, kalau macam drama Bukan Gila, okey. Tanggungjawab. Tanggungjawab seorang doktor kepada pesakit dia. Okey. Latar masyarakat. Okey, latar masyarakat ni dia lain sikit dengan latar-latar yang lain. Dia tak boleh tulis terus, okey. Seorang itu, seorang ini tak. Latar masyarakat dia mesti mulakan dengan masyarakat yang bagaimana. Okey, masyarakat yang mempunyai kasih sayang ataupun masyarakat yang hidup bekerjasama. Okey, nyatakan contohlah nanti cikgu akan ajar. Okey, yang
Tiga, nilai. Okey, nilai. Nilai ni tiada nilai negatif. Pastinya tiada nilai negatif. Nilai kamu tak boleh tulis ni. Okey, macam contoh dia tidak apa? Tidak tidak apa? Tidak berani. Contohnya macam ni. Kamu tak boleh tulis tidak Kamu kena tulis terus apa? Apa? Dia punya nilai dia. Contohnya kamu tak boleh tulis tidak mencuri. Okey, nilai yang ada dalam petikan ni ada tidak mencuri. Tak boleh. Bukan tak boleh, bukan salah, tapi kamu pun nak belajar kan. Apa nilai-nilai yang ada. Contohnya tanggungjawab, kasih sayang, lepas tu keberanian, kepintaran. Benda macam tu. Kamu tidak apa, tak. Itu bukan nilai ya. Itu bukan nilai. Okey, pengajaran. Pengajaran macam mana nak tulis? Kena ingat balik pengajaran macam mana nak tulis. Okey, pengajaran ialah macam mana? Kita mestilah. Kita haruslah. Kita perlulah. Itu apa-apa. Okey. Perwatakan. Okey. Ramai pelajar confused kat sini. Confused yang macam mana? Okey. Dia keliru macam ni. Okey. Kalau dia tanya pasal perwatakan, dia tulis Pak Abu. Okey. Perwatakan yang ada dalam cerpen tu sekatlah Pak Abu contohnya. Salah. Okey, watak dan perwatakan adalah benda yang berkaitan tetapi berbeza. Okey, maksud dia macam ni. Watak ialah orang tersebut. Watak ialah orang tersebut. Perwatakan adalah sifat kepada watak tersebut. Contoh dia, Lieutenant Adnan. Okey, watak ialah Lieutenant Adnan. Perwatakan dia, apa sifat Lieutenant Adnan? Okey, Lieutenant Adnan. Okey, dia seorang apa? Dia seorang yang berani, dia seorang yang tabah. Dia seorang yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Dia apa? Itu penting Jangan keliru. Ramai sangat keliru. Bila tanya perwatakan letak. Okey. Perwatakan yang di dalam novel tersebut adalah salah. Watak dengan perwatakan tu benda yang berkaitan tapi berbeza dari segi macam mana? Dari segi watak apa, perwatakan apa. Okey Kamu patutnya dah tahu dah. Cikgu dah ajar lah pun. Daripada tingkatan 1 sendiri pun dah tahu kan sepatutnya. Okey Ingat balik. Okey, gaya bahasa. Okey, gaya bahasa ni dia tak ada dalam prosa moden, drama, cerpen dan juga prosa tradisional lah. Dia tiada. Dia hanya ada pada bahagian puisi. Puisi. Okey, gaya bahasa ni macam mana? Bukannya bebas apa tak, bukan. Selalunya macam tu. Bebas apa tak, bukan Gaya bahasa macam asonansi. Okey, perulangan vokal, aliterasi, perulangan konsonan. Contohnya. Kamu kena hafal sikit lah. Okey. Okey, ini adalah 16 senarai gaya bahasa Komsas. Okey, 16 gaya bahasa Komsas Okey. Mungkin susah lah untuk kamu. Okey, tak apa. Kena buat hafalan sikit lah. Okey, benda selalu yang ditanya apa? Macam asonansi, aliterasi tu selalu. Apa maksud dia? Simile senang. Simile pun senang. Simile ingat. Empak, bagai, itu simile. Kalau anafora apa? Anafora perulangan awal, representasi perulangan tengah. Dalam satu rangkap epifora apa dia? Perulangan pada akhir. Ingat macam tu. Ana awal, responsi tengah, epifora akhir. Ingat yang senang-senang saja. Inversi, pembalikan kata. Sepatutnya aduhai adinda berpesan kepada adik. Patutnya ditulis aduhai adinda adik berpesan. Okey, macam tu. Untuk bahasa klasik ni memang macam sikit. Berpesan adik. Patutnya kalau itu kan salah lah sebab dari segi kata bahasa salah lah kan. Adik berpesan lah maksud dia. Tak jadi tu baru pada kata kerja lah. Tapi untuk prosa tradisional memang pembalikan lah. Jadi dia dalam kategori inversi. Okey.
Okey, remote akhir. Okey, sajak bebas apa AA tu. Okey. Kalau dia tanya kamu apa bentuk bentuk sajak. Contoh dia tanya kamu bentuk sajak. Apa bentuk sajak tu? Okey. Bentuk sajak apa yang ada pada sajak? Contoh dia dari segi rangkap dia, dari segi perkataan dia, dari segi remote akhir dia, dari segi jumlah suku kata dia. Itu bentuk apa yang ada pada rangkap. Apa yang ada pada rangkap lah. Okey. Okey. Ha. Okey. Contoh soalan pemahaman Komstas. Kamu mesti dah pernah tengok kan, tapi cikgu nak tunjuk jugalah. Contoh pemahaman soalan pemahaman Komstas ni. Okey, ini adalah contohnya. Okey, baca petikan contohnya, baca petikan contoh di bawah ini dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikut. Okey, dia akan bagi petikan lah. Ini adalah prosa moden Dia akan bagi kamu petikan. Prosa moden dan prosa tradisional dia macam karangan tu, macam karangan panjang tu. Takkan dia nak bagi kamu satu karangan panjang tu, tempatlah kertas kan, dia akan bagi kamu petikan saja. Dipetik daripada cermin Moshi contohnya lah. Okey, dia akan bagi kamu petikan sikit. Ada dia punya apa orang panggil, fungsi dia. Kalau dekat puisi nanti macam lain tak? Okay, tak apa tak. Nanti cikgu ajarlah. Okay, ni macam ni lah contoh dia. Okay. Dia akan bagi kamu 3 soalan lah. Dia akan bagi kamu 3 soalan. Okay, 2 soalan daripada 3 tersebut berkaitan dengan petikan lah. Dan satu lagi berdasarkan kepada pemikiran kamu lah. Kemahiran berfikir aras tinggi. Okay. Sebenarnya untuk soalan pemahaman Komsas ni, tak perlu pun kamu tinggal. Kamu masih lagi boleh dapat markah. Masih boleh dapat markah walaupun kamu dah lupa. Saya tak ingat lah cikgu, saya tak baca lah contohnya kan. Kamu masih boleh lagi dapat markah dekat mana? Dekat bahagian kebat tu. Saja selalu tinggal. Dia okey, tajuk ni aku tak baca, tinggal. Dia sikit-sikit. Tak boleh. Walaupun kamu tak baca, dia akan bagi kamu petikan. Petikan dengan soalan ni tak akan lari sebenarnya. Kadang-kadang jawapan ada dalam petikan. Kamu kena pandai carilah. Tapi kalau kamu tak yakin, kamu buat je. Tak yakin pun buat je. Okey, untuk soalan kebat, jangan sesekali tinggal. Sebab sebenarnya soalan kebat ni soalan yang bonus sebenarnya kepada kamu. Sebab dia minta kamu bagi pendapat kamu sendiri. Contoh soalan kat sini. Okey, apakah perkara-perkara yang dilakukan oleh seorang remaja yang tinggal di kota supaya jawapannya lebih manfaat? Dia tanya kamu, apa yang perlu dilakukan oleh seorang remaja bila dia tinggal dekat kehidupan, bila dia tinggal di kota. Kota ni maksud bandaraya lah. Okey, supaya dia kehidupan dia lebih bermanfaat. Maksudnya dia tak terlibat dengan perkara-perkara yang orang panggil lara, yang lalai lah. Apa? Kamu boleh fikir kan? Fikir perah sikit otak tu. Apa? Kena fikir. Soalan tu sebenarnya bonus. Cuma nak minta kamu fikir saja. Cikgu tahu kamu seorang semua pandai kan? Kamu orang semua pandai. Semua pandai. Tak kira Melayu ke, Cina ke, India, semua pandai. Kamu kena push diri kamu tu. Apa? Ataupun kamu letakkan diri kamu. Okey. Aku duduk kat kota. Kamu memang dekat kota. Okey. Aku duduk kat KL ni. Okey. Apa yang boleh, benda yang boleh buat untuk menjadikan kehidupan aku ni bermanfaat? Apa? Aku pergi kursus ke? Untuk tambahkan kemahiran. Contohnya. Macam itulah. Kamu letakkan diri kamu dalam soalan tersebut. Lepas tu akan terjadilah proses pemikiran lah. Okey. Okey. Kamu tengok soalan 1, 2 dan 3. Okey. Untuk soalan 1, 2 dan 3. Okey. Untuk soalan 1 mewakili 2 markah lah. Soalan 3, 3 markah. Soalan 3, 4 markah. Okey. Cikgu akan ajar kamu macam mana nak dapat markah penuh. Ramai yang boleh jawab tapi tak dapat markah penuh. Pelik tak? Kenapa tak dapat markah penuh? Kamu hairan kan? Kenapa tak dapat markah penuh? Padahal saya boleh jawab. Saya tahu pun dalam cerita tajuk Moshi ni. Macam mana? Okey, tak apa, nanti cikgu ajar. Sebab itulah penting untuk kamu lihat video ni. Kalau kamu tak lihat video ni, maksudnya kamu tak boleh jawab
soalan dalam Google Classroom. Okey. Maksudnya kamu, kalau kamu tak jawab, maksudnya kamu tak join lah kelas ni. Kehadiran kamu kiranya kosong. Kamu dianggap tak ada walaupun kamu memang tengok video ni. Okay. Alright. Okay. Cara menjawab soalan. Okay, ni cara menjawab soalan lah. Okay. Okay, soalan satu. Okay, tadi. Tadi dah. Okay, ni. Soalan satu lah, cikgu ambil. Okay, soalan satu. Apakah fungsi bahasa ibunda berdasarkan pendapat Mel? 2 markah. Okay, macam mana kita nak mulakan ayat ni? Macam mana kita nak mulakan? Okay. Selalunya pelajar dia terus tulis jawapan. Dia tak salah tulis jawapan, tapi tak salah. Cikgu tak cakap salah. Cikgu cakap tak salah. Tak salah bukan maksud dia betul lah. Kamu masih lagi dapat dapat markah. Tapi kurang lah. Okey. Sampai pelajar yang terus tulis jawapan. Okay, kita belajar bahasa, ya. Kita belajar bahasa. Kalau kita belajar bahasa, maksud dia di sini kita perlu jawab pun dengan bahasa. Macam contoh orang tanya kamu, siapakah nama kamu? Takkan kamu nak jawab tulis nama? Mestilah nama saya bla bla bla. Kan? Macam tu juga untuk soalan ni. Kamu perlu mulakan dengan kepala ayat. Okey, bila dia tanya kamu, kamu jawablah dia. Okey, dia tanya apakah fungsi bahasa ibunda berdasarkan pendapat Mel? Kau nak jawab dia macam mana? Fungsi bahasa ibunda berdasarkan pendapat Mel ialah apa. Itu sebenarnya. Selalunya kamu terus jawab jawapan, terus masukkan jawapan. Cikgu cakap tak salah, tapi kurang dalam markah kamu. Ini bahasa Melayu, bukannya sejarah, bukannya fizik, bukannya sains. Kan Bukan. Ini bahasa Melayu. Kamu kena belajar, kamu kena jawab dalam bahasa. Kena jawab dalam bahasa. Okey, saya tunjuk kat kamu. Okey, ni. Fungsi bahasa ibunda berdasarkan pendapat ni ialah apa. Okey, kejap. Okey, fungsi bahasa ibunda berdasarkan pendapat Med ialah bahasa ibunda yang menjadi wacana perhubungan semerayat pelbagai pilihan dan golongan. Itu dia. Itu dia. Mesti guna dengan mudah lah apa-apa. Itu Okey, itu untuk salah satu dapatlah 2 markah. Selalunya kamu tulis bahasa ibunda. Okey. Okey, kejap ya. Okey. Okey, cikgu stopkan. Okey. Okey, sekejap. Okey. 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 Selalunya kamu tulis bahasa ibunda yang menjadi wacana perhubungan semua rakyat. Okey, contoh kamu dapat jawapan, kamu tulis tu. Yang warna hitam tu. Tulisan warna hitam tu. Tak salah, betul. Tapi kamu dapat 1 markah je. Sebab apa? Kamu tak mulakan dengan kepala ayat. Okey, kalau skema dia terlalu straight, dia tak akan terima. Itu yang kita takut. Jadi, nak selamat, ialah kita pun belajar bahasa Melayu, mestilah jawab pun dalam bahasa lah. Okey untuk soalan 2. Okey, soalan 2 ni nampak? Soalan K4. Sebab apa? Sebab ada pendapat anda. Okey. Tengok soalan 2. Kehidupan di kota menyebabkan manusia sering terlibat dengan gejala yang tidak sihat. Okey, dia bagi kamu macam peristiwa dulu. Macam kejadian dulu. Okey, dia cakap dekat kota ni selalunya orang yang tak semua segelintirnya terlibat dengan perkara-perkara yang bermanfaat lah. Contoh dia macam apa? Merempit contohnya.
Okey, dia minta kamu berikan pendapat anda apakah perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh seorang remaja yang tinggal di kota supaya kehidupannya lebih bermanfaat. Okey, dia minta kamu berikan pendapat perkara-perkara. Maksud dia perkara-perkara itu banyak perkara lah. Sama pun 3 markah. Okey, untuk soalan ini, okey, berapa jawapan yang perlu saya lakukan, yang perlu saya masukkan cikgu? Okey, kamu tengok 3 markah mewakili 3 isi. Cikgu ulang balik, 3 markah mewakili 3 isi. Jadi kamu perlu masukkan berapa markah? Berapa isi? 3 isi. Lebih boleh tak cikgu? Tak ada masalah. Tak ada masalah pun kamu nak masukkan lebih. Tapi kamu kena ingat, banyak lagi belakang soalan lain. Takut kamu tak tempat saja. Tak ada masalah nak masuk lebih. Okey Okey. Bila dia beri soalan macam ni, apa yang perlu kita buat? Tadi soalan satu dah kita cakap dah. Apa macam mana kita buat? Mestilah mula dengan kepala soalan. Okey. Macam mana cikgu? Cikgu saya nak mula kat mana ni? Okey. Bila dia tanya kamu jawab balik pada pendapat saya. Maksud dia, jawapan kamu itu pada pemikiran kamu. Okey, pada pemikiran kamu. Okey. Pemeriksa dia akan diberikan beberapa cadangan jawapan. Dia akan berikan beberapa cadangan jawapan, tapi dia akan buat star. Mana-mana jawapan yang relevan. Maksud dia, apa sahaja jawapan. Okey, apa jawapan kamu diterima. Asalkan relevan lah. Okey, contoh jawapan kamu ni tak ada dalam sedarah dia. Dia kena bagi kosong ke? Tak. So, ini pendapat kamu. Pendapat kamu. Dia akan baca, okey, jika pendapat yang kamu berikan tu relevan. Okey. Okey, kat sini kamu perlu masukkan isi. Okey, mesti tulis macam ni. Okey, pada pendapat saya, perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh seorang remaja yang tinggal di kota kehidupannya lebih manfaat ialah menghadiri kelas atau kuliah agama di rumah ibadat dan memilih pekerjaan yang baik. Okey, seterusnya. Okey. Pilihan tulis 3 lah. Okey. Ramai pelajar yang buat kesilapan. Okey. Kalau perkara-perkara ni mestilah lebih pada satu kan? Okey, dalam satu ayat, kalau kamu masukkan perkara-perkara, maksudnya kamu kena masukkan dua isi tau. Dia kembali pula kepada tata bahasa. Kalau kamu masukkan perkara-perkara, maksudnya kamu kena masukkan lebih pada satu isi lah. Kena masukkan lebih pada satu isi. Kalau kamu nak masukkan satu isi, kamu kena tulis lah. Pada pendapat saya, perkara yang perlu dilakukan oleh seorang remaja, apa? Lepas tu titik. Lepas tu baru masukkan isi seterusnya. Yang menjadi masalah sekarang ni, saja suka tulis perkataan perkara-perkara tapi dalam ayat tu hanya satu isi saja. Perkara-perkara ni maksudnya banyak isi kan, lebih pada satu. Jadi kena masukkan dalam satu ayat tu dua isi lah. Kalau kamu tak nak masukkan satu ayat dua isi, kamu kena buang perkara-perkara tu jadi perkara. Boleh faham tak? Okey untuk soalan ni 3, maka pilih 3 lah. Maksudnya 3 isi je lah. Okey? Alright. Okey, seterusnya soalan 3. Okey, soalan 3. Okey, soalan 3. Huraikan satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan dan satu latar masyarakat lain daripada keseluruhan cerita yang tidak terdapat dalam petikan. Okey. Untuk soalan ni, pelajar memang tiada. Tiada dia macam mana? Dia faham satu je. Okey. Satu latar dalam tu, satu latar dalam keseluruhan. Maksudnya dia bagi 2 je latar kat situ. Okey, dia bagi 2 je. Tapi nak kau dapat berapa? 2. Kenapa 2? Okey. Dia umpama macam ni. Macam kita bagi satu fakta, kita bukan faham. Macam contoh, hari ni Ali tak adil. Okey, sebab kita apa bukti dia? Dia sakit perut, dia perlu bukti. Macam tu juga untuk soalan 3 ni. Okey. Bila dia minta kamu huraikan satu data masyarakat yang terdapat dalam petikan dan satu data masyarakat lainnya daripada keseluruhan cerpen, maksud dia satu latar dalam petikan berserta contoh. Satu data masyarakat dalam petikan berserta contoh dan satu data
latar masyarakat lain daripada keseluruhan cerpen berserta contoh. Maksud dia, dua latar, dua contoh. Okey, satu latar masyarakat petikan, satu contoh, dan satu latar masyarakat lain, satu contoh lagi. Maksud dia ada 4 benda lah yang kamu perlu buat dalam bahagian soalan 3 ni. Selalunya pelajar dia tak masukkan contoh, tu yang salah. Tu yang salah. Okey, tengok cikgu buat. Okey, tengok. Okey, mesti mulakan dengan kepala ayat lah. Mesti mula dengan kepala ayat lah. Okey, apa? Satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan ialah apa? Masyarakat individu berkari apa? Masyarakat apa? Latar masyarakat ni lain macam sikit. Dia kena tulis ni masyarakat yang bagaimana. Dia tak macam latar tempat, latar masa tak. Dia latar masyarakat ni lain macam sikit. Masyarakat yang bagaimana. Okey, masyarakat yang individu berdikari. Okey, kena sertakan contoh. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya bukan kamu macam kamu reka tak? Apa yang ada dalam petikan nanti balik. Saya ada benda saya sampaikan secara okey. Contoh tu yang menunjukkan kepada latar masyarakat tersebut. Kena sertakan contoh. Itu satu lagi. Satu latar masyarakat lain. Perlu juga mulakan dengan kepala ayat. Satu latar masyarakat lain daripada keseluruhan cerpen yang terdapat dalam petikan ialah apa? Masyarakat yang apa lagi? Contohnya apa? Kena masukkan. Okey, masyarakat yang mentaati, menghormati orang tua. Okey, contoh dia apa? Saya menangguhkan hasrat kepada setelah benda melarang. Okey, contoh dia. Contoh kepada masyarakat yang menghormati orang tua. Boleh faham tak kat sini? Kalau tak faham, kamu boleh ulang balik video cikgu ni. Okey ya? Okey ya? Okey, untuk soalan pemahaman ni, okey, dia tak akan bagi kamu 4. Kita akan bagi kamu 4 soalan. Dia bagi 3 pecahan. 3 pecahan yang mana? 2B, 2C, 2D. Okey. 2B apa? Prosa moden. Cerpen drama tu lah. Yang kedua, 2C apa dia? Prosa tradisional. Macam kepimpinan melalui teladan itu Pak Kaduk tu itu. Prosa moden. Yang ketiga, pecahan ketiga 2D. 2D maksud dia apa? Puisi lah. Apa puisi? Syair apa? Sloka apa? Okey, tiga ni dia bagi kamu 9 soalan je. 3 prosa moden 3, prosa tradisional 3, prosa puisi 3. Jadi 3 soalan nak 9 markah. 9 soalan saja. Inilah soalan dia 3. Yang satu daripadanya kamu boleh jawab sebenarnya. Soalan bonus. Soalan tu hebat. Kalau misal kata kamu terlupa pun, kamu boleh je. Boleh lagi jawab. Kamu boleh lagi jawab. Sebab soalan hebat ni soalan yang boleh kamu fikir sendiri sebenarnya. Okey, kalau kamu jawab, boleh dapat lagi 3 dah 9. Daripada kosong, dia boleh membantu kamu untuk dapat markah lulus lah. Dapat markah lulus. Okey. Habis itu, kalau tak faham boleh tanya cikgu. Okey, ini analisis tajuk yang tidak keluar lagi lah. Maksud bukan tak keluar lagi tu apa? Analisis untuk cikgu ambil daripada percubaan. Yang tak keluar lagi. Yang orang tak buat pun. Yang okey. Untuk 2B, prosa moden. Cerpen Jakit Kulit Kicang dari Istanbul. Ingat balik apa mas tu semua tu, watak dia. Drama berikuan untuk negara, apa dia, apa yang ada dalam tu. Aiman apa-apa. Okey, 3/5 cerpen Cinta Ahmad Mutawakil. Cinta Ahmad Mutawakil ni cerita pada negara lah. Okey, cerita hipertensi. Betul, cerpen hipertensi, drama bukan gila. Lepas tu seterusnya, prosa tradisional ni salah satu lah akan keluar. Sebab dia satu tajuk dia tempat, satu tajuk dia 5 lah. Kalau tajuk dia tempat tu, kalau tak start cikgu. Sekejap. Kalau dia tempat kepimpinan melalui teladan lah. Tajuk dia. Kalau kata 5, buku burung terbang dipipiskan lada. Itu. Satu tajuk je untuk kita tempat 5. Okey, ni puisi 3 tempat. Okey, Syair Bidasari, Saja Aku Baca Lagi, Cyber Mereka, Gelanggang. Okey, 3/5, Gurinda Beberapa Petua Hidup. Lepas tu, Seroka Berbak Istana Zaman Dahulu,
sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampung. Okey, sajak erti hidup bererti. Okey. Sebelum tu, sebelum kita masuk latihan lah. Okey. Ada tak macam mana cikgu saya nak buat? Saya bukan tak baca Saya bukan tak baca tapi saya tak ingat lah cikgu. Okey. Jangan risau. Kamu mesti boleh lagi buat buat bahagian mana? Bahagian kemahiran berfikiran tinggi lah. Okey. Untuk bahagian komsas ni, cikgu tak galakkan kamu hafal. Contohnya kamu hafal rangkap. Tak payah. Yang perlu kamu buat ialah kamu baca dan kamu faham. Mungkin susah lah. Okay, macam mana cikgu? Susah lah. Okey, tak apa. Okey. Macam ni. Kamu contoh kamu baca satu tajuk. Okey, kamu letakkan gambar dalam pada tajuk tersebut. Okey. Okey, kalau tajuk ni apa gambar yang boleh aku ingat? Contoh dia jaket kulit hijau. Okey. Jaket kulit hijau letak gambar jaket. Okey, apa yang ada kat jaket? Okey, emas, puki, jaket yang berkulit hijau macam tu. Okey. Itu. Untuk kamu lah. Untuk kamu faham lah. Untuk kamu mudah kamu faham lah. Lepas tu apa lagi? Apa? Kalau contoh Lieutenant Adnan lah. Lieutenant Adnan tu novel dah kan. Contoh dia drama Bukan Gila. Okey. Kamu letak apa? Hospital mental ke hospital mental, hospital rambutan ke apa. Okay, baru kan tengok. Ini itu sakit mental. Orang kata dia bukan sakit mental, dia separuh otak sebenarnya. Okay, kamu letak gambar. Kalau tak ingat. Tapi kamu kena baca dulu lah. Kalau kamu tak baca, kamu tak tahu nak jawab. Kena baca, faham dulu. Baru boleh jawab. Okay. Jadi kita latihan lah. Okey, ini latihan yang bukan dalam Google Classroom lagi bukan dalam Google Classroom lagi. Okey, ini adalah satu daripada tempat antologi jaket kulit hijau lah tajuk dia. Jaket kulit hijau dari Istanbul. Okey. Kalau tak ingat, baca balik lah. Baca buku kupasan Komsas tu pun okey. Sebab dia bagi kamu macam apa panggil? Ringkasan cepat untuk kamu faham lah. Okey, baca sikit lah pengalaman seorang pelancong yang suka pelancong lah. Dia cerita pasal ni lah, pasal Mas yang pergi melancong. Dia suka melancong. Dia pergi, tapi tempat melancong ni dia buat untuk jadi kat Istanbul sajalah. Okey, penulis telah mengikuti rombongan pelancong dari Malaysia ke Istanbul, Turki. Okey, semasa berada di negara tersebut, penulis melalui pelbagai pengalaman pahit manis. Okey, penulis berpeluang melawat beberapa lokasi pelancongan yang menarik dan juga membeli belah. Penulis melihat peristiwa budak lelaki yang menjual barangan di pasar gelap ditangkap dan diberasa oleh pihak polis, dan ke berbahasa Turki yang kasar dan membeli jaket kulit hijau yang tidak dirancangnya. Okey. Persoalan watak dia emas. Okey. Apa lagi? Nilai pengajaran. Lepas tu latar dia. Lepas tu apa? Watak perwatakan. Okey. Kalau kelas yang cikgu ajar, cikgu ajar 5 benda kan, 5 komponen kan. Iaitu apa kalau untuk chapter ni? Persoalan. Lepas tu watak, perwatakan lah. Lepas tu apa lagi? Latar masyarakat. Latar masyarakat. Nilai dan juga pengajaran. Okey, untuk persoalan macam mana saya nak buat ni? Okey, mestilah mulakan dengan nilai dulu. Mula dengan nilai dulu. Okey, senaraikan nilai apa? Dalam dalam jaket kulit hijau ni apa? Apa nilai? Okey, contoh cikgu ambil dekat sini. Nilai berjimat cermat. Okey, nilai berjimat cermat. Okey, kamu boleh lah. Daripada nilai berjimat cermat tu boleh
kamu punya persoalan. Okey. Apa yang menunjukkan nilai berjimat cermat? Okey, contoh dia apa? Okey. Okey. Jimat cermat apa? Berjimat cermat dalam menguruskan permajaan. Okey. Contoh dia. Itu jadikan soalan. Persoalan. Dia boleh jadi persoalan. Okey. Dululah. Cikgu ada tanda kertas. Okey. Bila soalan tanya persoalan, dia tulis balik soalan. Salah tu. Persoalan bukan suruh kamu bina soalan. Dia tanya kamu persoalan apa yang ada dalam lebih kurang apa yang ada dalam novel tersebut lah. Apa yang boleh kita kaitkan dalam novel tersebut. Contoh dia persoalan kebiasaan dalam menguruskan pekerjaan. Itu contoh dia. Okey. Daripada persoalan tu, okey, daripada nilai kita boleh guna perwatakan siapa yang berjimat cermat. Mas contohnya, dia soalan yang berjimat cermat, dia sentiasa membuat perbelanjaan. Itu contohnya soalan yang berkhidmat ketika berbelanja. Okey, daripada perwatakan kita boleh masukkan apa? Latar masyarakat. Okey, latar masyarakat. Latar masyarakat apa? Masyarakat yang berhemat ketika belanja. Okey, dia berkaitan. Berkaitan. Okey, pada pengajaran lagi senang lah. Kita mestilah kita harus tahu, kita perlulah itu je. Boleh faham tak? Boleh faham? Cikgu buat. Cikgu ulang balik. Okey, untuk kelas cikgu, untuk kelas lain pun, cikgu situ pun dah ajar semuanya kan. Okey, cikgu ajar 5 benda ni. 5 benda apa? Persoalan, watak perwatakan, tata masyarakat, nilai dan juga pengajaran. Okey, daripada nilai, kamu boleh senaraikan dulu. Kalau kamu dah faham apa isi dalam sebut kamu boleh, kamu mudahlah kamu nak jawab. Apa nilai yang ada dalam tajuk tersebut? Okey, apa nilai dia? Senaraikan. Contoh dia cikgu cakap tadi apa nilai berjimat cermat. Okey, nilai berjimat cermat kamu boleh jadikan dia persoalan. Okey, jadi apa? Berjimat dalam menguruskan pembelajaran. Contoh berjimat dalam menguruskan pembelajaran. Contoh dia apa? Mas membuat senarai ke apa, Mas tidak membazir ke, contoh dia. Okey, daripada berjimat cermat boleh masukkan pada watak. Siapa yang watak apa yang menunjukkan berjimat cermat tu? Okey, contoh dia Mas lah yang suka yang berhemat ketika seorang yang berhemat lah ketika berbelanja. Okey, daripada perwatakan tu pergi pula kepada latar masyarakat. Masyarakat yang berhemat ketika berbelanja. Okey, masyarakat yang apa? Yang bagaimana? Okey, daripada latar masyarakat tu bolehlah terus kepada pengajaran. Kita telah mudah. Okey, untuk ni antara soalan dia. Dia akan bagi kamu sini 3 soalan. 2, 3, 4, 9 lah. Okey, 2 soalan berkaitan dengan petikan. Selalunya berada pada bahagian 1 dan 3 lah. Dan untuk bahagian 2 ialah soalan kebat lah. Okay, soalan kebat. Okey. Tengok cikgu baca. Berdasarkan petikan di atas, mengapakah aku berasakan bahawa jumlah cenderamata yang diberinya tidak mengikut perancangan? Okey. Nak jawab macam mana ni? Nak jawab macam mana? Mesti mulakan dengan kepala ayat. Kamu boleh tulis macam ni. Berdasarkan petikan di atas, aku berasakan bahawa jumlah cenderamata yang diberinya tidak mengikut perancangan kerana mengapa mestilah sebablah kerana apa. Ataupun aku berasakan bahawa jumlah cenderamata yang diberinya tidak mengikut perancangan kerana apa. Boleh faham? Boleh dapat? Dapat tak? Dapat. Cikgu ulang balik. Okey. Macam mana kita nak jawab untuk soalan 2 ni? Markah ni. Okey. Soalan dia adalah berdasarkan petikan di atas, mengapakah aku berasakan bahawa jumlah cenderamata yang diberinya tidak mengikut perancangan. Okey, macam mana nak jawab? Kamu tak boleh tulis tu. Kamu tahu jawapan dia, kamu tak boleh tulis jawapan. Kamu mesti mulakan dengan kepala ayat. Okey, berdasarkan petikan di atas, aku. Jangan tak tulis mengapa. Mengapa tu dia tanya kamu. Takkan kamu nak tanya dia balik. Mengapa tu ialah kata soal. Okey, kamu tak boleh tanya dia. Sebab dia dah tanya kamu. Kamu kena jawablah. Berdasarkan petikan di atas, aku berasakan bahawa jumlah cenderamata yang diberinya tidak mengikut perancangan kerana apa?
ataupun aku berasakan bahawa jumlah cendera mata yang diberinya tidak mengikut perancangan kerana apa maka. Faham? Okey, nombor 2. Melancong ke luar negara menjadi aktiviti pilihan ramai kerana dapat menambahkan pengalaman dan pengetahuan. Pada pendapat anda, apakah tindakan-tindakan yang wajar kita ambil sebelum melancong ke luar negara? Okey, macam mana kita nak mulakan? Okey, macam mana? Okey, dia tanya pendapat kamu. Okey, macam mana kita nak mulakan? Tak perlu kamu saling balik melancong ke luar negara yang berapa, tak ada. Bila dia tanya pendapat kamu, kau tulis pada pendapat saya, tindakan yang wajar kita ambil sebelum melancong ke luar negara ialah apa? Okey, 3 markah bermaksud 3 isi kamu kena masukkan pada bahagian soalan 2 ni. Okey, tapi berhati-hati. Bila kamu masukkan tindakan-tindakan, kamu kena masukkan 2 isi dalam satu ayat. Kalau kamu nak masukkan satu isi dalam satu ayat, dalam ayat tersebut kena masuk. Kalau kamu nak masukkan tindakan saja, mestilah nak masukkan satu isi, mestilah tindakan saja. Kalau tindakan-tindakan maksudnya 2 lah. Okey, apakah pada pendapat saya, tindakan yang wajar kita ambil sebelum melancong ke luar negara ialah apa dan apa. Titik. Seterusnya apa? Faham tak? Kena berhati-hati. Berhati-hati. Kata bahasa pula kalau kamu salah. Kata bahasa pula. Okey, maksud dia 3 markah. Ini 3 isi lah. Dia faham kan? Kalau tak faham, tanya. Okey, yang ketiga, jelaskan satu nilai murni yang terdapat dalam petikan dan satu nilai murni lain daripada keseluruhan cerpen yang tidak terdapat dalam petikan. Okey, tadi macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat benda ni? Okey, tadi cikgu dah jelaskan dah pun kan? Okey, dia minta kamu satu nilai murni dalam petikan dan satu nilai murni lain dari keseluruhan cerpen. Okey, maksud dia ambil dalam petikan dan satu lagi ambil daripada keseluruhan cerpen lah. Okey, macam mana nak jawab? Kamu jangan masukkan 2 nilai murni kat sini. Jangan masukkan 2 nilai murni macam mana? Okey, kamu masukkan 2 nilai murni, maksud dia apa? Dapat 2 markah sajalah. Dapat 2 markah saja. Okey, macam ni. Okey, satu nilai murni yang terdapat dalam petikan dan satu nilai murni lain daripada keseluruhan cerpen. Maksud dia kamu kena masuk satu nilai murni dalam petikan berserta contoh. Dan satu nilai murni lain berserta contoh juga. Baru dapat 4 markah. Mesti mula dengan kepala ayat lah. Satu nilai murni yang terdapat dalam petikan ialah apa? Titik. Contohnya apa? Ambil balik daripada petikan. Salin balik ayat petikan tu. Okey. Seterusnya ataupun tak payah seterusnya pun. Satu nilai murni lain daripada keseluruhan cerpen yang tidak terdapat dalam petikan ialah apa? Tadi satu nilai murni. Kebijaksanaan ke apa ke? Lepas tu contohnya apa? Baru dapat 4. Baru dapat 4 markah. Faham? Boleh faham tak apa cikgu cakap? Daripada soalan 1, 2, 3 tu, boleh faham tak? Okey. Terusnya, kita buat latihan satu lagi. Okey, ini adalah sajak. Sajak pesan lelaki kecil kepada gadis kampus. Gadis kampus. Dia menceritakan seorang lelaki lah hantar anak dia ke kota lah untuk belajar, untuk sama belajar lah untuk gadis kampus. Okey, kat sini. Macam cikgu kata tadi tu lah. Dalam puisi, okey, dia akan bagi kamu keseluruhan rangkap lah. Dia tak akan, contohnya kalau ada 12 rangkap, dia akan bagi 12 rangkap lah kat kamu. Dia tak akan bagi 3, 4 tak macam prosa moden dengan prosa tradisional. Dia bagi petikkan saja. Okey, untuk puisi ni dia lain sikit lah, lain macam sikit lah. Okey, macam cikgu kata tadi lah. Kalau kelas cikgu ajar, cikgu ajar 5. Okey, yang tadi, sorry. Untuk puisi, sebenarnya bentuk. Bukan gaya bahasa, bentuk. Okey, bentuk dia apa yang ada dekat sajak tersebut? Apa yang ada dekat sajak tersebut? Contoh dia daripada segi rangkap dia. Dari segi daripada segi perkataan, jumlah perkataan dia. Daripada jumlah suku kata dia, apa dia? Okey.
pastinya lah kamu kena tahulah, okey, rangkaian satu apa maksud dia, rangkaian dua apa maksud dia. Untuk sajak senang je. Kalau untuk puisi pun, untuk sloka, untuk kerindah susah sikit kamu nak faham lah. Sebab itulah kamu tak boleh hafal, nanti kamu akan test, kamu akan rasa stres. Cikgu tak nak. Okey, yang perlu kamu lakukan untuk bahagian puisi ni, kamu baca, lepas tu kamu baca maksud dia. Okey. Kamu baca dan faham maksud dia. Kalau kamu tengok setiap buku pun, dia tak akan bagi sama makna pun. Tapi dia tak ada lah lari maksud dia. Jadi kamu macam ni lah. Apa yang boleh kamu buat, kamu kamu baca, kamu faham sendiri. Ambil satu poin, satu poin yang boleh kamu faham. Okey, untuk rangkap satu ni, okey, ambil poin dia apa. Contoh dia kampung. Okey, kampung, cerita kampung. Kita pasal dia baru nak pergi nak hantar anak dia, contoh Okey. Macam cikgu kata tadi dah, pada bahagian yang sikit kulit bincang tu, cari dulu nilai. Cari dulu nilai dia. Okey, daripada nilai kamu boleh bina persoalan. Daripada nilai kamu boleh bina apa lagi? Data masyarakat boleh bina. Okey. Okey. Daripada nilai boleh kamu bina pelajaran. Okey. Okey, ini. Okey. Sebab apa cikgu buat satu-satu lah. Lain macam sikit lah. Ada perbezaan sikit. Okey, nyatakan pesanan yang cuba disampaikan oleh penyandak kepada gadis kampus berdasarkan sajak tersebut. Okey, untuk bahagian ini, kamu perlu masukkan dua jawapan. Untuk bahagian ini, kamu perlu masukkan dua jawapan. Sebab dia bagi kamu keseluruhan sajak lah. Okey, dua jawapan, maksudnya dua markah kat situ kan. Jadi dua jawapan lah. Okey, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Okey, mula dengan kepala ayat lah. Mula dengan kepala ayat. Mulakan dengan kepala ayat. Macam mana nak baca? Okey, pesanan yang cuba disampaikan oleh penyandak kepada gadis kampus berdasarkan sajak tersebut ialah apa? Titik. Seterusnya apa? Okey, ni cikgu tunjuk. Okey. Nampak? Nampak tak? Okey. Pesanan yang cuba disampaikan oleh penyandak kepada gadis kampus berdasarkan sajak tersebut ialah menimba ilmu dan pengalaman di Malaya. Ambil balik. Sebab dia nak minta pesanan. Apa yang ada dekat sajak tu, kau tengok balik. Apa pesanan yang menunjukkan pesanan kat situ. Okey. Titik. Selain itu, apa lagi pesanan dia? Itu boleh faham. Untuk bahagian ni dia lain masa sikit. Dia lain masa sikit. Kamu kena masukkan dua isi lah. Kamu kena masukkan dua isi. Okey. Alright. Okay, mesti mulakan dengan kepala ayat lah. Masuk kepala ayat kat mana? Kamu ambil balik lah. Okey. Ambil balik apa yang soalan tanya. Okey. Okey, tengok soalan dua. Soalan dua. Okey lah. Soalan dua macam biasa. Pada pendapat anda, mengapakah para remaja garis remaja yang berjaya melajuk pelajaran ini perlu berhati-hati? Okey. Masukkan kat sini. Okey, pada pendapat saya, para gadis remaja. Okey, para gadis remaja yang berjaya melajuk pelajaran di universiti perlu berhati-hati kerana. Mengapa mesti kerana kan? Kerana. Okey. 3 markah bermaksud isilah. Kerana apa, titik, apa, seterusnya, apa dan apalah. Pentingnya masukkanlah penanda wacana. Okey. Dah pandailah kamu berayat ni. Mestilah ada PVC tersebutlah. Okey. Yang ketiga, selain persoalan terdapat perbezaan antara kehidupan biasa dengan kehidupan di kampus, nyatakan dua persoalan lagi yang terdapat dalam sajak tersebut. Okey, dia dah bagi kamu persoalan tentang perbezaan antara kehidupan, persoalan yang dekat dalam sajak tu ialah perbezaan antara kehidupan di desa dengan kehidupan di kampus. Okey, dia nak minta dua lagi persoalan. Maksud dia, nyatakan dua soalan, dia juga dia contoh. Kamu nyatakan persoalan tersebut, selitkan dengan contoh. Satu lagi persoalan, selitkan dengan contoh. Baru dapat 4 markah. Faham ya semua? Saya tak faham lah. Cikgu ulang benda sama je. Mulakan dengan kepala ayat,
Okey, untuk soalan apa? Kuis ni lain macam sikit, masukkan 2 markah sebab masukkan 2 isi sebab 2 markah. Kalau macam lain petikkan dia hanya bagilah satu jawapan pula okey. Okey, untuk soalan pendapat masukkan 3 isi lah sebab mewakili 3 markah. Untuk soalan persoalan untuk 4 markah ni dia minta 2 persoalan, maksudnya bukan 2 persoalan je kamu kena nyatakan. Kamu nyatakan juga contoh bukti kepada persoalan yang kamu nyatakan tersebut. Okey. Tamat. Okey. Macam mana? Faham ke tak apa yang cikgu ajar? Kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang balik. Ulang balik. Bagi apa? Video cikgu tu. Kamu tengok balik teknik-teknik tersebut. Kamu perlu tengoklah. Perlu berulang tengok tak apa. Sampailah kamu faham. Sebab pelajar ni dia bukan tak pandai nak jawab. Cuma teknik yang dia cuma tak faham teknik. Cara nak buat soalan tu nak buat jawapan tu yang tak aktif. Padahal dia boleh jawab pun sebenarnya. Cuma teknik. Kadang yang jawab pun tak dapat markah full. Tak dapat markah penuh. Kenapa? Sebab teknik. Tak tahu teknik. Okey, ni adalah contoh. Ni adalah latihan dalam Google Classroom. Okey. Kalau kat sini cikgu boleh klik lah. Okey, tak apa. Okey. Ataupun kamu tulis kod tersebut. FB, FY, BH2 tu. Itu ialah kelas kod lah. Okey, cikgu dah ada beri dekat kamu lah. Kod kelas tersebut kamu boleh terus klik ataupun kamu masukkan kod kelas tersebut. Okey, ni adalah latihannya. Okey, tengok Okey, petikkan prosa moden drama lah. Kita ambil drama. Okey, tengok. Kamu kena baca ni, kamu kena tengok cikgu bagi tu. Okey. Petikkanlah. Cikgu kata tadi prosa moden ni petikkanlah dengan version petikkan dia lagi. Okey, nombor 1, berdasarkan petikan di atas, mengapakah Azmi kelihatan ketakutan dan rata-rata 2 markah? Tengok ada tak? Ada. Ada dalam petikan. Okey, yang kedua, pada pendapat anda, apakah tindakan-tindakan yang harus kita lakukan untuk menangani masalah kemurungan dalam kalangan murid sekolah? Dia nak berapa? Dia nak tindakan-tindakan. Okey, berapa isi kat 3 markah ni? Berapa isi? 3 isi kan? Cari 3 isi. Itu yang ketiga, jelaskan satu persoalan yang terdapat dalam petikan drama di atas dan satu persoalan yang lain daripada keseluruhan drama itu. Macam mana nak tulis? Satu persoalan yang dalam drama ni dengan contoh dan satu lagi persoalan yang lain daripada keseluruhan contoh. Persoalan yang lain daripada keseluruhan drama tu dengan contoh. Okey, boleh. Okey, macam mana nak jawab? Cikgu dah cerita dah awal tadi, tengok balik. Okey. Untuk kamu jawab dekat Google Classroom, untuk kamu jawab dalam Google Classroom, kamu tak perlu tulis soalan balik. Kamu tulis jawapan je. Tulis jawapan. Okey, contoh cikgu bagi satu. Berdasarkan petikan di atas, mengapakah Azmi kelihatan ketakutan dan meronta-ronta? Kamu tak boleh tulis soalan. Kamu tulis jawapan. Okey, Azmi kelihatan ketakutan dan meronta-ronta kerana apa? Ataupun berdasarkan petikan di atas, sebab Azmi kelihatan ketakutan dan meronta-ronta kerana apa? Itu saja. Jangan tulis balik soalan. Tahu cara nak jawab, tengok balik. Cikgu bagi bonus tu, soalan 1. Soalan 1 tu cikgu bagi bonus. Tengok balik. Okey. Okey, dah tamat dah. Hari ni kita punya kelas. Okey, tamat maksudnya bukan tamat sekarang. Okey, kamu kena jawab soalan dulu dan mestilah tulis dekat Google Classroom. Cikgu akan ambil habis daripada 11.30 ni, cikgu akan tengok siapa yang tulis. Kalau tak ada tulis, maksudnya korang tak masuk kelas. Okey. Okey, cikgu minta maaf jika ada kekurangan dalam video tersebut. Video ni lah. Okay, kalau ada bunyi bising, sorry. Okey. Cikgu harap korang dapat praktis lah apa yang cikgu ajar. Kalau tak faham, boleh PM cikgu secara lah. Okay. Cikgu harap kamu tengok lah. Cikgu nak buat kelainan tengok korang lagi suka rakaman ataupun live. Okay. Selamat menjawab. Bye.